أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا يا أرحم الراحمين. رب زدنا علما وارزقنا فهما. رب زدنا علما وارزقنا فهما. رب زدنا علما وارزقنا فهما. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam ini kita dipanjangkan lagi umur dan diberikan taufik dan hidayah dan keizinan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita sama-sama menghadiri di rumah Allah ini, menunaikan solat fardu maghrib dan meneruskan duduk seketika untuk kita sama-sama sama-sama kita mengambil masa untuk mentadabbur ataupun kita mempelajari Al-Quran. InsyaAllah sambungan topik kita berkenaan tahsinul Quran, surah Al-Kahfi. Tuan-tuan, puan-puan boleh semak atau lihat surah Al-Kahfi, sambungan muka surat 294 ayat yang ke-8 insyaAllah. Ayat yang ke-8 semua. Baik, kita sama-sama kita baca daripada awal surah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. ما لهم به من علم ولا لآبائهم
كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. Baik, lihat pada ayat yang ke-8 ya. Kita telah berhenti pada ayat yang ke-7 dan sambungan pada malam ini ayat yang ke-8 wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Wa inna, kalimah wa inna, waw dibaca dengan nipis wa wa, kemudian hamzah berbaris bawah i, kemudian nun syaddah, nun musyaddadah, dan mempunyai mad alif, yaitu mad asli dibaca dengan 2 harakat. Wa inna waw nipis, kemudian baris bawah i dan masuk ke dalam nun musyaddadah 2 harakat dengung. Wa inna, cuba 1 2 3. Good. Jangan ada yang terlepas pandang. Kebiasaan kita terlepas pandang, terlepas pandang yang mana berkenaan baris sahaja. Walhal ia sangat sangat-sangat basic. Sangat-sangat kesiapan yang kecil. Ada yang terbaca begini, contoh wa in wa i. Walaupun dia kecil, tetapi impak atau kesalahannya akan mencacatkan sikit ataupun mengurangkan keindahan bacaan tersebut. So baris bawah nipiskan betul-betul, jatuhkan rahang bawah betul-betul. Wa inna, cuba. Good. Kemudian laja'ilu, la nipis, kemudian jim berbaris atas pun nipis, laja. Jangan ada yang bunyi laja. Wa inna laja. Betul, tuan-tuan nak baca begitu tak ada masalah, cuma kurang sikit, kurang bunyinya. Perlu diserongkan sikit, nipiskan sikit supaya lebih kepada lahjah Arab, slang Arab. Wa inna laja, cuba 1 2 3. Wa in laja. Good. So kalau kita dah terbiasa dengan laja, tukar kepada laja, ambil. Tuan-tuan di permulaan ini, permulaan belajar ataupun
tak biasa, tuan-tuan kena lebihkan, overkan, mengada-ngadakan slang tersebut supaya dapat. Dulu saya belajar pun begitu konsep dia. Asal jumpa baris atas fathah, saya akan lebihkan sampai dapat dia punya tune ataupun slang lahjah tersebut. Contoh lebihan dia, wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan juruza. Bacaan bagus, betul, cuma nampak lebih kan? Keterlaluan slang dia. So lama-lama daripada kita lebih-lebihkan, overkan bacaan slang tersebut, lama-lama kita akan dapat, dan kemudian dari situ sedikit demi sedikit kita akan elokkan bacaan dan juga kurangkan. Untuk di awal-awal nak dapatkan slang Arab ni perlu begitu, lebih-lebihkan dulu, overkan, tidak mengapa. Dalam konsep belajar ia dimaafkan, ia dibenarkan. Tetapi apabila untuk penggunaan ataupun selepas kita belajar, perlulah disederhanakan slang tersebut. Tak boleh lebih-lebih. Lebih pada Arab. Arab pun tak terlalu Arab, macam Melayu pun tak terlalu Melayu. So jangan kita melebihkan sesuatu tersebut. Okey. Baik. Cumanya di awal-awal ini cuba tuan-tuan dapatkan yang mana bacaan bunyi Arab tersebut, lahjah tersebut. Sebab ianya dituntut. Baik. Kemudian laja, kemudian huruf ain, ailu. Ain berbaris bawah, nipiskan betul-betul. Lajailu. 1, 2, 3. Good. Ain berbaris bawah sama macam ha pedas berbaris bawah. Cuba. Cuba tuan-tuan. Jangan bunyi hai pula. Tuan-tuan biasa tulis mesej kan? Hi. Bunyi dia hi kan? Hi. Tu tapi nak angin yang pedas. Contoh. So di sini itu huruf ha. Huruf ha pedas sama dengan ain makhrajnya. Okey, cuba buat ha pedas dulu. Okey, tukar pada ain. Jangan lekukkan. Jangan buat bukan salah. Bawah kan. Good. Lajailu. Good. Tak ada yang saya dengar bunyi lajai, tak ada. Semuanya bila baca beramai-ramai lah. Baca seorang-seorang, itu kita kena sesi yang lain. Baik. Kemudian lajailu na. Nun dibaca dengan nipis, ma pun dibaca dengan nipis, ma berbalik atas 2 harakat, tak ada masalah. Mana-mana yang kita nampak tiada permasalahan besar ataupun kesalahan yang orang buat besar, kita ringkaskan. Kemudian alaiha, berbaris atas, ain berbaris atas, sama macam tadi, ain baris bawah, tetapi kali ini berbaris atas. Cuba buat ha pedas baris atas. Good. Bila nak baca ain, huruf-huruf yang berbaris atas, buka. Rahang, kedua-dua rahang pisah, buka. Kalau terbunyi begini, betul ke salah tuan-tuan? Tak apa, jawab je. Betul ke salah? Salah. Betul. Maksudnya bacaan tersebut kurang tepat. Kita tidaklah menyalahkan terus. Cumanya ialah bacaannya kurang tepat. Yang tepatnya tidak boleh ditebalkan apabila berbaris atas. Contoh, berbaris atas kan? Sama dengan wa inna. Okay.
Ma 'alaiha, ma 'alaiha. Cuba 1 2 3. 'Alaiha. Dan satu lagi, sebelum ni kita dah sebut ain tidak boleh berat. Jangan beratkan ain. Ramai ataupun di kalangan kita selalu memberatkan ain. Sebab nak sebut ain betul-betul dia terlalu berat. Ma'alaiha, ma'alai. Macam Alhamdulillahi Rabbil Jadi apabila begitu bacaannya, mungkin orang tersebut nak buat ain Arab kan, tetapi dah jadi Arab Badui ke apa? So jadi kat situ terlalu over. Dia memberatkan sesuatu huruf yang ringan. Huruf ain tak berat tuan-tuan. Huruf ain ringan. Sama dengan huruf ha pedas. So jangan kita beratkan ain tersebut. So bunyinya ma'alaiha, ma'alaiha. Dan juga apabila kita tidak memberatkan ain, jangan kita pula terlepas pandang terringankan ain. Ada juga di kalangan kita yang mana dia membaca ain dalam keadaan bunyi terlalu ringan, seolah-olah bunyi hamzah. Bunyi apa ni? Bunyi hamzah pula. Contoh ma'alaiha, terlalu ringan. So di sini huruf ain tersebut jangan terlalu berat, jangan terlalu ringan. So di tengah-tengah supaya nampak cantik. Nak tahu makhrajnya, berbalik pada kawan dia. Kawan dia apa? Kawan dia huruf ha pedas. Okey, di kerongkong ni, kerongkong ada 3 tempat Ada 3 tangga, atas, tengah, bawah. So huruf ain di tengah-tengah. Di tengah-tengah kerongkong ni ha, huruf ha pedas dan huruf ain. Kalau nak ingat huruf ain macam mana, huruf ain kat mana, ingat kawan dia. Senang je. Ingat kawan dia huruf ha pedas. Cuba buat ha pedas. Ih, lepas tu masukkan ain pula. Kan? Contoh. So di sini sama. Sama keadaan dia, tidak terlalu berat. Jangan beratkan ain. Melainkan ain tersebut dia ada syaddah. Itu topik yang lain ataupun situasi yang lain, nanti kita kupaskan. Baik. So ringankan ain tuan-tuan. Cuba ma'alaiha. Good. Nipis. Kemudian la nipis. Masuk kepada ya tersebut, dia ada hukum di situ. Apakah hukumnya? Lai ma'alaiha. Apa? Agak-agak apa tuan-tuan? Ramai yang apa nama ni kata apa, tak berapa ingat hukum ni. Hukum ni dalam Fatihah pun ada, tapi ramai tak ambil peka sangatlah. Apabila baris atas dan juga baris depan bertemu waw atau ya. Contoh maliki yau. Sini sama juga. Ma'alai lai. Hukumnya huruf lin, harful lin, bukan mad lin. Kita jangan kelirukan mad lin dengan huruf lin. Mad lin berlaku di hujung ayat, sebab dia mad panjang. Kalau di tengah-tengah ni kita tak boleh panggil mad. Sebab apa? Dia tak boleh panjang. Boleh tak kita baca ma'alaiha? Boleh? Tak boleh kan? So tak boleh panggil mad lin, kita panggil dia huruf lin ataupun harful lin. Itu keadaan segi bahasa ataupun hukum lah, nama bagi hukum tersebut. So di sini jangan kita samakan semuanya mad lin. Tak, dia ada 2, huruf lin dan mad lin. So di sini apabila lin maksudnya lembut, tuan-tuan, lembut. So apabila lembut, pada masuknya ya tersebut perlu nada ataupun sebutannya perlu dilembutkan. Ma'alaiha. Cuba. Alaiha. Good. Maksud yang
apabila ada yang membaca tidak menggunakan lin kerana bunyinya begini, ataupun ada situasi orang membaca keras. Contoh, ma'alai lai ma'alaiha. So dia tidak melembutkan hukum tersebut. So maka di situ kurang tepat. Contoh, maliki yau. Ada di kalangan kita ada baca begitu. Dia nak matikan waw, yau tetapi dalam keadaan dia mengeraskan yau tersebut. Maliki yau. Kurang tepat. Sebab apa? Dia tidak buat harful lin. Dia tidak buat huruf lin tersebut, hukum lin. So perlu lembutkan. Maliki yau. Sama di sini. Wa inna laja'iluna ma'alai lay. Nampak? Dia punya lonjakan dia. Sebutan dia. Ma'alai lay. Begitu je. Itulah yang dinamakan lembut. Bukannya lembutnya perlu kita nyahkan suara kita. Ma'alai lay. Bukan gitu. Itu bukan harful lin. Itu dah kita melemahkan sebutan, melemahkan bacaan. Bukan maksud lembut tu lembutnya perlulah pada huruf tersebut. Ma'alai gitu. Kemudian sa'idan juruza. Sad baris atas tebal tuan. Sad baris atas tebal. Sa. Tetapi tidak boleh muncung. Tuan-tuan, tak kisahlah, jumpalah apa-apa huruf yang tebal, tapi kalau baris atas, baris bawah tak boleh muncung. Apa? Muncung bibir. Kita dah biasa. So, do, ro, ko. Kalau tak muncung, mesti tak susah nak tebalkan, kan? Cuma ni nak bagi tahu, bukan kata salah terus ataupun berdosa, tak. Cuma ketepatan menyebut apabila huruf yang berbaris atas, huruf tebal-tebal yang berbaris atas, berbaris bawah, apabila muncung kurang tepat dalam kaedah tajwid. So tuan-tuan jangan rasa alamak selama ni saya baca salah ke tak. Tuan-tuan mungkin tidak tahu. So apabila dah tahu dan didatangkan konsep yang betul, ambil masa tuan-tuan. Ambil masa, kurangkan muncung tersebut. Kita tak boleh malam ni belajar, malam ni terus dapat orang kata apa, tidak muncung tersebut. Mungkin ambil masa, kurangkan. Kalau jumpa huruf-huruf tebal, contoh kita baca ma'alaiha sa. Kita dah biasa dengan muncung. So ambil masa, kurangkan muncung. Tuan-tuan nak tahu apabila muncung tak muncung, tuan-tuan boleh rasa dengan tangan tuan-tuan, bibir kita membulat tak? Membujur tak? Kalau nak lagi nampak, baca depan cermin tuan-tuan. Okey, itu. Bang, hasil tutup kot, tak apa. Tutup. Tak apa. Ya, terima kasih bang, terima kasih. Terlalu kuat, tak apa. Jumpa ke? Okey. Berbalik pada sa'id dan juruza. Sad baris atas, tebal tetapi tidak muncung. Baik. Cuba. Ma'alaiha sa'ida. 1, 2, 3. Sa. Okey. Nak tahu macam mana muncung tak muncung? Rahang, dua-dua rahang buka mulut. Sa. Okey. Cuba sebut sin pada atas. Sa, za, sa. Good. Kebiasaan, biasa kita sebut muncul kan? So, kan? Sekarang kurangkan. Sa. Bunyi tebal juga, tapi kurang muncung. Sa. Cuba. Alaiha sa. Ihdinas sirah.
sira, sad sa, sad si, sad su, sa'ida. Good. Sa'idan juruza. Okay. Pada kalimah atau pada huruf dal terdapat tanwin. Tanwin bertemu dengan jim. Di sini apakah hukumnya? Ini tinggi sikit dia punya kata apa dalam ilmu tajwid. Ni dah masuk bab tinggi sikit. Tapi tak tinggi mana pun. Nun sakinah dengan tanwin juga. Apa tuan-tuan? Siapa tahu ni? Tanwin bertemu jim. Hukumnya ikhfa. Ikhfa. Tuan-tuan belajar kan sebelum ni? Ikhfa hakiki ya. Sifat syafawi. So, di sini bukan syafawi ya. Sebab syafawi apabila bertemu dengan huruf bibir. Huruf jim bukan huruf bibir. So, di sini ikhfa hakiki. Baik. Okey, tak perlulah kita nak terlalu orang kata apa, ambil berat hakiki ke syafawi ke, ambil ikhfa cukup. Ambil ikhfa. Okey. Kita nak ambil macam mana tepatnya menyebut ikhfa. Tuan-tuan apabila menyebut ikhfa yang 14 huruf tersebut. 14 huruf tersebut, nun ataupun tanwin bertemu dengan huruf 14 tersebut, huruf ikhfa 14, maka bunyinya berbeza. So di sini ramai yang akan kebiasaan buat ikhfa semuanya sama. Sa'idan dan kan. Sa'idan juruza dan keadaan lidah tak tahu kat mana. Dan bunyinya D-A-N-G dan kan. Apabila ikhfa, tuan-tuan perlu lihat di mana huruf tersebut. Tanwin ataupun nun mati bertemu dengan huruf apa. Di sini tanwin bertemu dengan huruf jim. So huruf jim dekat mana, maka lidah kita perlu standby. Perlu duduk dekat jim sebab nak sebut huruf jim. So bunyinya begini. Sa'idan ju, sa'idan dan ju. Kalau bertemu dengan huruf qaf, bertemu dengan huruf lain, qaf. Sa'idan qu, dan qu, bertemu dengan huruf kaf. Sa'idan ku, dan ku, bertemu dengan huruf ta. Sa'idatu, datu. Semuanya berbeza. Berbeza bunyi 14 huruf tersebut. Itulah ikhfa tuan-tuan. Mungkin sebelum ni saya dah terangkan, ada yang ingat dan ada yang dah tahu berbezanya bunyi huruf ikhfa. Dan mungkin rasanya ada yang tak tahu dan juga ramai lagi yang melakukan kesilapan tersebut. So malam ni cuba tuan-tuan bunyikan, praktikkan huruf ikhfa ataupun bunyi ikhfa yang betul. Bukan semuanya sama sahaja. Kebanyakan kita asal jumpa ikhfa, jumpa je tanwin ataupun nun mati bertemu dengan huruf ikhfa, semua bunyi sama. Semua bunyi dengung sama. So apabila bunyi sama, di manakah perbezaan ikhfa tersebut? Kan? Di manakah perbezaan ikhfa tersebut? Kita bukan nak kata apa merumitkan bacaan tuan-tuan. Kita tidak merumitkan bacaan. Konsep kita nak mendalami apakah itu yang dinamakan tajwid dan juga bagaimanakah bacaan yang tepat. Bacaan yang kata apa lebih baik dan lebih bagus. Kita tidak merumitkan kata apa pembelajaran dan juga bacaan kita. Tidak. Baik. Cuba tuan-tuan dapatkan sebutan ikhfa yang betul. Sekali lagi,
ma 'alaiha sa'idan jurza. 1, 2, 3. Okey. Huruf jim terletak di mana? Terletak di tengah-tengah lidah. Okey, ni lidah kan. So lidah syajaya. Dia terletak di tengah-tengah lidah, dan apabila menyebut tersebut, huruf tersebut ada beberapa pandangan lah. So cumanya keadaan lidah tidak bergerak, dia di bawah saja. Contoh, cuba sebut sya, sya, ja, ya. Matikan. Ash, ash, aj, aj, ay, aj, ja, sa'idan ju, dan ju. Good. Kalau terbunyi penuh kepada bunyi G, D-A-N-G, dan salah tuan-tuan. Apabila bunyi D-A-N-G, dia pergi kepada huruf Qaf, dan Qa ataupun Kaf, dan Ka. Qaf dengan Kaf di belakang. Sa'idan, dan tapi di sini bukan begitu. Sa'idan nipis. Sebab jumpa dengan huruf jim. Huruf jim, huruf tebal ke huruf nipis? Huruf nipis. So maka dengungnya dinipiskan juga. Sa'idan juruza. 1, 2, 3. Okay, ulang balik. Wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Good. Okay, sambung. Am hasibata anna ashabal kahf amha, amha. Dalam sebutan am, ada dengung ke tak ada dengung? Ha? Ada ke tak? Tak ada tuan-tuan. Apa yang kita dapat faham dengan mudah, tak ada dengung. Tetapi kalau tuan-tuan mendalami dengung, dengung ada beberapa makam. Dengung sempurna, dengung tak sempurna, dengung sangat sempurna. So di sini kalau kita ikutkan kategorinya, dengung yang tidak sempurna. Dia ada dengung tuan-tuan. Contoh mim, mim huruf dengung kan? Am. Dia dengung tapi dia tak sempurna. Kalau sempurna kan? Tapi di sini ada dengung tapi tak sempurna. Ha. Rasa getar tak hidung tuan-tuan? Cuba tegak letak kat hidung. Ada kan? Amha, ada getaran, maka ada dengung, cuma tak sempurna. Ini orang kata apa? Perbahasan yang sedikit dalam lah. Kalau orang kata, kalau kebiasaan kita faham mudah, amha, dengung ke tak dengung? Tidak dengung. Cuma kalau kita nak mendalami ataupun nak tahu lebih sikit, di sini dengungnya ada tapi tak sempurna. Am hasibata, pada kalimah am tersebut dipanggil dengung tak sempurna. Baik. Kalau nak mudah bahasa bahasa yang mudah, tak ada dengung lah tuan-tuan. Tak ada dengung. Tapi sebaliknya ada dengung tapi tak sempurna. Am hasibata, ha nipis, kemudian sin nipis, hasibata. Okay, tak ada masalah yang besar. Ba di sini qalqalah sughra, qalqalah sederhana di tengah-tengah. So jangan ada yang baca tebal. Am hasibata, kurang tepat. Ringankan tuan-tuan. Am hasibata, cuba 1, 2, 3. Hasibata. Good. Kalau ada terbunyi
hasibta kurang tepat. Dan sebab apa? Qalqalah sederhana, qalqalah kecil. Kemudian anna ashabal kahf. Anna, ini sempurna dengung. Dengung sempurna ke tak sempurna? Sempurna sebab ada syaddah. An, 2 rakaat. Ya? Dia beza dengan am tadi. Am tak ada syaddah, so tak sempurna. Anna sempurna dengungnya. Kemudian asha. Jaga-jaga tuan-tuan masuk pada ashaba. Ramai yang menebalkan hamzah tersebut. Sebab apa dia nak masuk pada sad tebal? Jadi dia tertebalkan a. Anna os bukan o. Nipiskan dulu. Anna ashaba. 1, 2, 3. Ashaba. Good. Macam Fatihah kita. Ihdinas sirah. Nasira. Na nipiskan tebal. Nipiskan. Na bari atas nipis masuk ke dalam sad tebal. Ihdinas baru tebal. Nasi. Tapi ramai di kalangan kita baca silap ihdinos nos. Sebab apa ditebedai dengan sad tebal tu, maka nun pun tebal. Nos bukan nos. Nas. Okey, sama juga sini. Cuba masuk dalam sad. Else anna ashabal kahf. Okey, baik. Di situ sahaja tuan-tuan ya. Insya-Allah. Sikit-sikit, lama-lama jadi bukit, masya-Allah. Tak apa tuan-tuan, jangan kata apa, tidak terburu-buru. Kita ambil sedikit-sedikit tetapi kita punya kupasan dan impak dia besar, insya-Allah tuan-tuan ya. Mudah-mudahan Allah menerima segala usaha dan kata apa pengajian kita. Amin ya rabbal alamin. Kita tangguh, kita sambung ayat yang ke-9 pada sesi akan datang. Subhanallah walhamdihi subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Allah ya Karim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah.
على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله